UMNO sahaja telah memenangi 88 kursi, hampir dan menyamai jumlah kursi yang dimenangi oleh Pakatan Rakyat. Menunjukkan di situ ada kekurangan ataupun undi orang-orang Melayu yang diberikan kepada PAS pada tahun 2008 telah meruduk. Berlaku kemerosotan yang ketara, termasuk di kalangan orang-orang muda, dan saya percaya termasuk juga di kalangan golongan middle class. Golongan middle class juga sudah memberikan undi kepada UMNO, sebelumnya kepada PAS. Di antara golongan besar dalam kalangan middle class ini adalah golongan pegawai-pegawai kerajaan. Ini disebut dalam syarahan perdana yang dibuat oleh PTT baru-baru ini, bila naib Presiden Parti Keadilan Rakyat Saudari Nurul Izzah menyebut bahawa hampir di keseluruhan negeri-negeri di Semenanjung dan Sabah Sarawak, peratusan pengundi-pengundi Melayu terhadap Pakatan Rakyat termasuk PAS merosot, kecuali dua negeri. Dua negeri sahaja yang undi Melayu meningkat, iaitulah negeri Terengganu dan negeri Perlis. Perlis ni macam mana meningkat itu kena ada kajian lanjut lah. Pengundi Melayu meningkat di dua negeri ini, tetapi di negeri-negeri lain termasuk Selangor, walaupun Selangor PAS mendapat lebih kursi, walaupun Selangor kita dapat lebih kursi, tetapi undi Melayu kita merosot. Sokongan undi Melayu di Selangor ini merosot. Dan kalau kita pergi lebih kecil lagi kepada peti-peti undi di kawasan-kawasan yang PAS bertanding, termasuklah di kawasan bandar, kita akan menemui pola-pola bahawa kita memang kehilangan undi Melayu yang cukup signifikan. Kehilangan itu cukup signifikan. Contohnya di Titi Wangsa, walaupun ada faktor-faktor lain, pemindahan pengundi-pengundi UMNO daripada Bandar Tun Razak dan sebagainya, tetapi tanpa kita boleh menafikan bahawa Titi Wangsa yang pernah kita menang dalam pilihan raya 2008, tetapi kita menghadapi kemerosotan undi Melayu dan kita kalah dengan jumlah yang agak besar juga, tidak di bawah 1000, lebih daripada 2000 undi kita kalah di Titi Wangsa. Dan ini juga berlaku di beberapa kursi di kawasan-kawasan bandar, di antaranya kursi di Bandar Kelang, DUN di Bandar Kelang, yang ditandingi antaranya oleh Dr. Halimah, DUN Selat Kelang. Bahkan kalaulah tidak ada Zulkifli Nordin yang menjadi calon di Shah Alam, UMNO meletakkan calon yang lebih berakal daripada Zulkifli Nordin, saya yakin bahawa jumlah undi ataupun majoriti di antara penyandang sekarang yang berhormat Khalid Samad dengan UMNO juga tidak seperti mana yang ada pada hari ini. Saya dimaklumkan oleh rakan-rakan saya yang bertugas, memang ada unsur-unsur cemas. Bila buka peti undi, jumlah tu tak lagi, sikit sangat perbezaan. Dan demikian jugalah yang berlaku kepada beberapa lagi calon-calon parlimen kita, seperti yang berhormat Kuala Selangor sebelumnya, Dr. Zulkifli Ahmad, yang juga menghadapi senario yang sama, iaitulah kemerosotan undi Melayu. Dan kemerosotan undi Melayu ini
ianya diimbangi dengan kemenangan yang berlaku di koridor selatan. Kemenangan yang berlaku di koridor selatan, iaitulah di Sepang, Dun dalam Sepang, dan juga beberapa kawasan di sebelah selatan Selangor. Ini saya rasa memerlukan kepada kajian lanjut. Mengapa faktor itu berlaku di Sepang tetapi tidak berlaku di kawasan koridor utara seperti Hulu Selangor, Sabak Bernam, Sungai Besar, dan juga di Tanjung Karang, Kuala Selangor. Mengapa tak berlaku seperti itu, tetapi berlaku di Sepang? Walaupun dari segi demografi pengundinya hampir sama, Sepang pun dari segi pengundi masyarakat Jawa juga tinggi, sebagaimana juga di Tanjung Karang. Mungkin ratusannya lebih kurang sedikit, tetapi ada elemen-elemen masyarakat etnik yang penting di Sepang. Tetapi berlaku lonjakan. Ada yang menyebut kemungkinan disebabkan oleh proses perbandaran, urbanisasi yang berlaku di kawasan Sepang, kerana ia berhampiran dengan Cyberjaya dan juga Putrajaya. Bahkan Cyberjaya termasuk dalam kawasan Parlimen Sepang. Putra Perdana, kawasan yang berhampiran dengan Putrajaya, termasuk dalam kawasan Parlimen Sepang. Ini mungkin antara faktor yang menyebabkan berlaku lonjakan PAS di sana. Cuma saya nak simpulkan, sebab masa yang berbaki tinggal kurang daripada 5 minit, saya nak simpulkan bahawa sememangnya ada suatu kemerosotan. Ini faktor yang kita kena akui. Sememangnya ada suatu kemerosotan kepada undi PAS yang diberikan oleh pengundi-pengundi Melayu di seluruh negara kecuali di Perlis dan Terengganu. Bahkan ia tidak mengambil kira faktor-faktor kawasan, termasuk kawasan bandar. Kawasan bandar juga memberikan undi kepada Barisan Nasional. Orang-orang Melayu yang lebih educated, yang lebih celik politik, memberikan undi kepada Barisan Nasional. Kita lihat umpamanya di Putrajaya, hampir tak berlaku perubahan. Di Titiwangsa, di kawasan-kawasan yang ditandingi oleh PKR, Setiawangsa, Wangsa Maju, kursi-kursi yang dijangkakan kita boleh menang selesa sebelum ini, kita tumbang menghadapi kekalahan. Ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu, sama ada bandar, luar bandar, pinggir bandar, membuat satu arus penolakan. Manakala masyarakat golongan muda dan kalangan orang Melayu juga menyertai arus penolakan tersebut. Ini suatu fakta yang telah dijelaskan dan dibuktikan oleh kajian yang dibuat oleh Merdeka Center. Dan satu perkara yang kita tak boleh nafikan dalam Pilihan Raya tahun 2013 ini ialah politik belah bahagi. Politik belah bahagi, iaitulah politik bangsa Melayu menyokong Barisan Nasional, politik bangsa bukan Melayu, khususnya bangsa Cina, menyokong Pakatan Rakyat. Sokongan terhadap Pakatan Rakyat oleh kaum Tionghoa cukup tinggi sehingga melepasi 80%. Dan sokongan terhadap masyarakat Melayu terhadap parti Pakatan Rakyat, sokongan Melayu terhadap Pakatan Rakyat ini, ia agak bertaburan. Kawasan-kawasan di luar bandar, sokongan terhadap Pakatan Rakyat hanya sekitar 20 hingga 30%, termasuk di Terengganu. Sokongan yang diperolehi, popular votes yang diperolehi di kawasan-kawasan parlimen, dun di luar bandar, di negeri Terengganu, kita hanya dapat sekitar 30%.
Kalau di Johor, kawasan-kawasan yang berada di hujung benua Asia, di kota tinggi dan sebagainya, hampir kurang daripada 20% PAS memperolehi sokongan. Di kawasan-kawasan pinggir bandar, ia agak meningkat. Kita mendapat mungkin di antara 35% hingga 40%. Dan di kawasan-kawasan bandar masih belum dapat mengatasi UMNO. Kita mendapat kurang daripada 47% undi Melayu. Ini sebagai setakat yang saya membuat analisa terhadap pencapaian-pencapaian PAS di kawasan-kawasan Melayu. Sebelum pilihan raya berlangsung, war room ataupun bilik tempur PAS, dalam consultation kita, perundingan kita dengan bilik tempur Pakatan Rakyat, PKR, Parti Keadilan Rakyat, dan juga beberapa sumber daripada pihak-pihak ketiga yang membuat kajian-kajian politik ini, kita secara purata sokongan orang-orang Melayu kepada Pakatan Rakyat pada ketika itu dianggarkan di antara 43 hingga 47%. Ini purata yang kita anggarkan. Kita jumpa sikit hari, kita lihat isu, umpamanya bila berlaku isu selepas penamaan calon, berapakah sokongan orang-orang Melayu terhadap Pakatan Rakyat, kemudian dia turun sekejap, naik balik, dan anggaran kita sekitar 43 hingga 47%. Ini sokongan purata, sokongan orang-orang Melayu terhadap Pakatan Rakyat. Dan saya rasa apa yang berlaku dalam pilihan raya umum yang ke-13 itu menunjukkan bahawa anggaran kita itu tidak begitu tepat. Dengan mengambil kira kerusi-kerusi yang PAS tandingi, kalaulah yang dianggarkan itu 43 hingga 47% sokongan kepada Pakatan Rakyat, tetapi sokongan kepada PAS disebabkan PAS bertanding di kursi-kursi Melayu luar bandar adalah lebih rendah daripada itu. Maka dengan sebab itu ia memerlukan